Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wabihi nasta'in. Wassalatu wassalamu ala rasulil amin. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd. Muslimin muslimat rahimakumullah. Alhamdulillah, Allah Ta'ala masih memberi pada kita ruang dan peluang untuk meneruskan saki-baki hidup kita ini dalam keadaan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan berada di rumah-rumah Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam majlis yang diberkati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan jangan lupa untuk kita niat beriktikaf di dalam masjid ini, kerana pahala dan selawat daripada para malaikat akan sentiasa berada bersama kita. Allah Ta'ala akan sentiasa menulis pahalanya, dan malaikat akan sentiasa berselawat ke atas kita selagi mana kita berada menunggu solat. Daripada satu solat pada solat yang lain, sehinggalah sama ada kita berhadas ataupun kita keluar daripada masjid. Muslimin muslimat rahimakumullah. Malam ini saya nak sambung hadis yang saya baca dulu, lama dah. Sebelum puasa lagi. Dah 2 raya dah. Di hari itu saya baca hadis panjang sikit, jadi dan sempat cerita 2-3 perkara je. Iaitulah berkenaan bekalan kita sebenarnya. Bekalan kita di dunia ini nak menuju pada hari akhirat. Kita semua tahu, sentiasa dengar bahawa kehidupan kita ini adalah satu perjalanan. Perjalanan sekejap je. Seperti mana Rasulullah menggambarkan dunia ni semacam orang yang berjalan, kemudian dia singgah di satu tempat untuk ambil bekalan dan rehat. Kemudian dia akan bertolak balik, akan berjalan balik sehingga sampai destinasi. Dunia ni ibarat wakah tempat kita berhenti tu. Nisbah dengan peranan dia. Pertama, peranan dia lah untuk ambil bekalan, untuk menyegarkan badan. Nisbah juga dengan masa je. Pendek sangat masa. Kita ambil usia kita 70-80 tahun. Hak sebelum kita ada ni berapa lama kita tak ada. Daripada zaman Nabi Allah Adam sehingga zaman kita ada. Kita beranak tahun 60 ataupun 50, tu baru kita ada. Sebelum tu tak ada. Berapa keturunan? Ada orang kata sampai berjuta tahun, berpuluh ribu tahun. Okey, hak kita tak ada sebelum kita ada. Jadi panjang perjalanan tu. Pun kita ada di dunia ni 60, 70, 80, 90 tahun. Kemudian kita tak ada pula, disimpan oleh Allah dalam kubur. Tak tahu berapa lama pula kita berada dalam kubur. Mungkin sekejap je, bergantung pada kiamat lah pula. Kalau kiamat 10 tahun lagi, 10 tahun lah dalam kubur. Wallahu a'lam. Tapi kalau kiamat macam hak kita tak ada sebelum ni pun, beribu-ribu tahun lagi pun, beribu-ribu tahun lagi lah kita berada dalam kubur. Sehingga kita tak tinggal apa-apa. Tulang temulang pun tak ada. Okay, kemudian kita barulah sampai ke tempat tujuan kita, iaitulah di akhirat, sama ada syurga ataupun neraka.
Lalu Rasulullah bersabda kepada Abu Zar, saya baca dalam bahasa Melayu je lah. Wahai Abu Zar, hadis yang saya baca dulu, kalau kamu nak bermusafir, adakah kamu sediakan bekalan? Lalu Abu Zar menjawab, sudah tentu ya Rasulullah. Lalu Rasulullah berkata, bagaimana pula perjalanan menuju ke akhirat? Tidakkah mahu aku sebut apa yang akan memberi manfaat kepada hari akhirat tersebut? Lalu Abu Zar berkata, ya wahai Rasulullah, beritahulah saya. Lalu Rasulullah membilang 5 perkara sebagai bekalan, zadun, bekalan kita dalam perjalanan kita nak tuju ke akhirat. 2 perkara saya dah baca sebelum puasa dulu. Yang pertamanya, berpuasalah pada hari yang panas terik untuk menghadapi kepanasan hari mahsyar dan kepanasan hari kiamat. Yang keduanya, bersembahyanglah 2 rakaat pada kegelapan malam untuk menghadapi gelapnya kubur. Yang ketiganya, tunaikanlah haji sebagai bekalan untuk menghadapi perkara-perkara besar dalam yang akan mendatang. Yang keempatnya, bersedekahlah dengan sedekah kepada miskin dan sembunyikanlah, ikhlaskanlah dalam sedekahmu. Dan yang kelima, perkataan yang benar yang kamu ungkapkan ataupun perkataan yang buruk yang kamu tidak cakapkan, itulah bekalan kamu. Kita dah bercakap berkenaan dengan puasa. Rasulullah kata puasa pada hari yang panas. Ini bukan puasa wajib. Puasa wajib memang kena puasa lah. Rasulullah suruh kita lawan nafsu kita, lawan diri kita, lasakkan diri kita. Kalau orang kata hari panas ni, tak apalah, dah lihat puasa panas sangat hari ni, tak boleh kita lawan. Sebab apa? Sebagai persiapan untuk menghadapi kepanasan hari kiamat. Kita tak boleh samakan panas dunia dengan panas akhirat. Panas dunia ni sekadar yang kita hadapi sekarang ni lah. Panas akhirat berganda-ganda lah. Sebagaimana yang kita tahu semua, siapa perlu keluar, siapa ke tekak, siapa ke hidung, siapa hapuh peluh kalau panas. Kemudian yang keduanya, sembahyanglah pada malam hari, yakni sembahyang tahajud ataupun sunnah di malam hari, agar kamu akan dapat menghadapi kegelapan pada dalam kubur. Sembahyang inilah yang akan menjadi penerang cahaya, pelita ataupun lampu pada kita dalam kubur. Sebab kaedah dalam Islam, al-jaza' min jinsil amal, balasan itu ikut jenis amalan yang dibuat. Kalau amalan dibuat berkenaan dengan gelap, dia akan balasan juga cahaya pada kegelapan. Orang dalam kubur, dahlah mata tutup, cuba kita tutup mata, tak nampak apa-apa. Sudahlah tutup mata, dibalut dengan kain kapan 3 lapis. Memang gelap geleming. Mati pula tu, mati pertama, mata tutup, kain kapan lagi, keranda lagi, lepas tu tanah lagi, 7 kaki, 6 kaki. Jadi memang gelap.
Jadi nak hadapi kegelapan itu, macam mana kita nak cari cahaya lampu nak menerangkan kubur kita, seumpama kubur para nabi-nabi dan para salafus soleh. Jadi banyakkanlah kita beramal dengan pesanan ini. Kita sentiasa dengar kematian. Rasulullah sebut, Allah Ta'ala sebut kematian ini hatta atahul yaqin. Kematian ini satu benda yang yakin. Kita bila tak sampai pada kematian, kita masih lagi teragak-agak, mungkin rasa sangsi, was-was, keliru. Tapi bila kita akan didatangi kematian, kita dah yakin inilah saat kita. Tak boleh lari dah, tak boleh terlewat, tak boleh tercepat dah. Ketika itu kita yakin dah kita akan berhadapan dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Sebelum sampai saat tu mungkin kita ada lagi fikiran-fikiran, angan-angan ataupun perkara-perkara lain yang kita boleh mikir. Tapi bila sampai peringkat itu, kita dah putus dah. Keyakinan kita itu hanya kepada Allah Subhanahu Wa Taala saja. Jadi muslimin-muslimat sekalian, banyakkanlah ibadat di malam hari. Nescaya kamu akan dapat cahaya di dalam kubur kamu. Yang ketiga yang saya nak baca pada hari ini adalah kerjakan haji. Walaupun sudah dah musim haji, walaupun sepah dah, tapi kita nak cerita bab haji sikit. Kerjakanlah haji untuk menghadapi perkara-perkara besar yang ada, yang akan kamu tempuhi pada masa-masa yang akan datang, sama ada dunia ataupun di akhirat. Muslimin sekalian, haji ini adalah kelahiran semula yang Rabbani, yang Allah Ta'ala beri kepada kita, sesuai dengan Rasulullah sebut, sesiapa yang man hajja falam yarfuth walam yafsuq raja'a ka yaumin waladathu ummu. Siapa yang haji dalam keadaan tak cakap benda-benda ngarut dan tak buat benda-benda maksiat, dia akan kembali seumpama bayi yang dilahirkan oleh ibunya, putih bersih, kelahiran semula. Kalau sebelum kita buat haji itu 30-40 tahun kita hidup, mungkin berguluman dengan dosa-dosa kecil, bahkan ada juga dosa-dosa besar. Bila kita mengerjakan haji dengan baik, dengan mabrur, lengkap rukun-rukunnya, wajib-wajibnya, dan penuh dengan doa-doa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan bila Allah Subhanahu Wa Taala makbulkan doa kita itu, kita balik ke Malaysia dalam keadaan putih bersih, seumpama bayi yang dilahirkan oleh mak dia. Kosong dah, tak ada kesilapan, tak ada kesalahan. Begitu juga umrah. Rasulullah berkata, al-umratu ilal umrati kaffaratum lima bainihima wal hajjul mabrur laisa lahu jazaa illa al-jannah. Umrah ke umrah, umrah kepada umrah yang lain akan menghapuskan dosa antara keduanya. Dan haji yang mabrur tidak ada balasan melainkan syurga. Tu yang orang duk prihatin sangat nak pergi umrah setiap-tiap tahun. Orang yang ada duit, alhamdulillah, bolehlah dia pergi umrah tiap-tiap tahun, bahkan tiap-tiap bulan pun ada. Tapi orang yang tak berapa banyak duit, tak banyaklah boleh pergi umrahnya. Begitu juga haji. Selain daripada haji yang wajib,
Kadang-kadang kita juga diberi peluang untuk haji yang sunat. Haji kali kedua, kali ketiga. Itu semua peluang dan ruang Allah Ta'ala beri kepada kita untuk dapat pahala ni. Mana tahu haji yang pertama kita masih lagi belum sempurna mabrurnya, kita top up dengan haji yang kedua, top up dengan haji yang ketiga, sehinggalah kita tidak ada lagi dosa yang lekat pada diri kita. Tapi haji yang kedua, yang ketiga itu sunnah kepada kita. Begitu juga umrah-umrah yang lain hanyalah sunat. Kita boleh buat dengan syarat kita tak mengabaikan perkara wajib-wajib yang lain. Janganlah sembahyang kita tak buat, kita buat umrah. Sembahyang Jumaat dengan sembahyang raya je, tapi umrah setiap bulan. Balik awal gini tak pakai. Harta bertimbung, tak bayar zakat, pergi haji buat apa? Orang yang tak bayar zakat pergi haji, memanglah selesai rukun kelima. Rukun ketiganya bayar zakat, lebih besar lagi. Dalam Quran dia sebut alladzina, siapa yang menunaikan solat dan membayar zakat. Couple terus, pasangan dia solat zakat. Sehinggalah bila kematian Rasulullah, Abu Bakar isytihar perang pada orang yang tak tunai zakat. Kalau sebelum tu dia tunai di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Haji ni ada excuse dia kalau dia ni tak mampu. Tapi zakat asalkan dia berharta, dia kena bayar. Jadi kalau tak bayar zakat, tak payah kita haji kali kedua, kali ketiga tu. Kita ketunaikan perkara yang wajib dulu. Haji pertama kita dah buat dah, haji wajib kita. Nak buat haji kedua, ketiga tu, kita pastikan perkara wajib kita yang lain dah dilaksanakan. Begitu juga perkara-perkara yang lebih penting, seperti sedekah. Kalau fikir kanan kita ada orang-orang miskin yang kita tak tunaikan hak-hak mereka, kita pergi haji umrah ke tiap-tiap tahun, tapi orang sebelah rumah yang apa-apa ke dana yang tak dapat cari benda nak makan, kita tinggalkan. Itu perkara yang tak betul. Tapi kalau kita dah bantu dia sekadar kita mampu, kita boleh mengerjakan yang lain. Baru-baru ini seorang ulama terkenal, Yusuf Al-Qaradawi, beri fatwa. Macam dia beri fatwa di zaman Bosnia, perang Bosnia dulu. Sekarang ni berlaku perang Syria. Dia kata membantu rakyat-rakyat Syria sekarang ni lebih utama daripada haji kali kedua dan umrah kali kedua, ketiga dan seterusnya. Kalau kita tak bantu orang-orang Islam macam ni, mana kita meninggalkan perkara yang lebih utama daripada mengerjakan umrah. Tapi kalau kita dah buat, dah bagi sumbangan, alhamdulillah, teruskanlah. Kerana pahala umrah dan pahala haji ini amat besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Diriwayatkan daripada Ali radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah bersabda, man qadara 'alal haji fatarakahu fala 'alaihi ayyamuta yahudiyan aw nasraniyan. Siapa yang mampu mengerjakan haji lalu meninggalkannya, mungkin Allah Subhanahu wa taala akan mentakdirkan dia mati dalam keadaan Yahudi atau Nasrani. Dia ada duit, ada kemampuan. Mampu ni bukan hanya duit, mampu ni juga kesihatan. Ada kesihatan, ada duit perbelanjaan dia, ada duit perbelanjaan orang yang ditinggalkannya sehingga dia balik semula.
dan tidak mencacatkan perniagaan dia pun semua, tak mencacatkan yang lain. Kesihatan yang membolehkan dia pergi haji, barulah dia mampu. Tapi ada orang yang mampu, ada kesihatan, ada masa, tapi masih lagi tidak mau pergi haji. Kalau tak pergi kerana kota, kota tak cukup, tak apalah, tak siapa lagi. Tapi dalam masa yang sama kita mesti niat sama. Kalau ada masa, kalau ada peluang, aku nak pergi haji. Kena tanamkan niat tu setiap hari, setiap tahun. Baru daftar ke tabung haji, memanglah 2050 orang boleh pergi haji. Tapi dalam hati tu, kalau ada peluang nak pergi haji. Jadi dia, orang-orang macam ni lebih suka pergi melawat, buat trip ke Vietnam lah, shopping, trip ke Amerika, Australia, pergi Rusia. Tapi haji tak pernah pergi. Muslimin muslimat sekalian, orang-orang yang mengerjakan haji ini adalah menjadi tetamu Allah Subhanahu wa taala. Ibarat kita pergi ke rumah Allah Subhanahu wa taala. Duyufur Rahman, tetamu Allah yang Maha Penyayang. Bila tetamu datang ke rumah, orang rumah tu akan layan dia sebaik mungkin, tuan rumah tu. Jadi Allah Ta'ala akan layan tetamu dia sebaik mungkin, bagi apa saja dia nak, apa saja yang dia doa dia bagi. Kerana dia berada di tempat yang paling mulia, di saat yang paling mulia. Ada yang kata, apakah hari yang paling mulia? Ada ulama khilaf hari yang paling mulia. Ada yang kata Lailatul Qadar, ada yang kata wukuf di Arafah, ada yang kata hari raya haji, hari 10 Zulhijjah. Ini 3 hari yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. 10 hari yang mulia di dunia ini adalah 10 hari yang mulia dalam setahun ialah 1 hingga 10 Zulhijjah. Hari yang paling mulia. Ayyamin ma'dudat, wadhkurullaha fi ayyamin ma'dudat, daripada 1 Zulhijjah sampai 10 Zulhijjah. Kalau kita boleh puasa, puasa. Kecuali hari raya lah tak boleh puasa. Okay. Di saat yang paling mulia dan di tempat yang paling mulia, di rumah Allah Subhanahu wa taala. Hak paling dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita nak minta dengan manusia, kita ketuk rumah dia. Kalau kita nak minta dengan Allah, kita ketuk rumah Allah Subhanahu wa taala. Rumah Allah di Kaabah, di Makkah, di Masjidil Haram, dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, tempat turunnya wahyu. Jadi ketika itulah Allah Taala akan memakbulkan segala doa kita. Rasulullah berkata, al-hujjaj wal-ummar wafdullahi azza wa jalla wa zuwaruhu in sa'aluhu a'tahum wa in istaghfiruhu ghafara lahum wa in da'aw ustujiba lahum. Rawahu Ibnu Hibban. Orang yang mengerjakan haji dan umrah adalah tetamu Allah dan pelawat kepada Allah Subhanahu wa taala, menziarah Allah Subhanahu wa taala. Lalu jika mereka meminta, Allah Ta'ala akan beri. Kalau tamu pergi rumah kan, ada air tak? Tapi biasa tamu tuan rumah pergilah air kan. Tapi tengok air teh, dia kata ada air sejuk tak? Bagi air sejuk. Arab lagi lah, dia karam dia memuliakan tamu dia. Dia bagi apa saja.
Kalau dia minta ampun, Allah Ta'ala akan ampun. Dan kalau dia berdoa, Allah Ta'ala akan makbulkannya. Inilah cara Allah Subhanahu Wa Ta'ala memuliakan tetamu-tetamu Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Lalu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, pada ketika Rasulullah tu ia nak pergi haji, mungkin akan menempuh perjalanan yang susah. Dan orang Islam pun bukan ramai macam sekarang. Tapi Rasulullah kata, sesungguhnya Allah Subhanahu Wa Ta'ala telah berjanji kepada rumah ini, kepada Kaabah, iaitulah setiap tahun paling kurang 600,000 orang akan menziarahinya musim haji. Rasulullah dah sebut paling kurang 600,000 orang. Allah Ta'ala berjanji dah dengan Kaabah 600,000 orang setiap tahun minima haji. Sekarang dah 3 juta, 4 juta. Tu nak besar lagi tu. Mengelah pergi ke Mekah tahun 96. Dan ni tak tahu dah. Tak jumpa cari dah kot. Besar untuk menampung semua. Padatnya orang nak pergi haji ni. Lalu Rasulullah kata, fa in naqasu akmalahumullahu azza wa jalla minal malaikah. Kalau tidak ditakdirkan kurang daripada 600,000, Allah Ta'ala akan cukupkan dengan malaikat. Jadi yang tawaf masa haji tu 600,000 orang kata. Paling kurang. Lebih alhamdulillah lah. Tapi kalau katakan kurang, ada bencana berlaku ke, ada masalah berlaku ke, ataupun zaman dulu memang tak ramai orang ke, Allah Ta'ala akan tambah bilangan tu dengan malaikat sehingga cukup 600,000. Ini mulianya rumah Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dan Rasulullah bersabda lagi, setiap hari akan turun 120 rahmat kepada rumah ini, pada Kaabah, pada Baitullah akan turun 120 rahmat. 60 rahmat kepada orang yang tawaf, situna lit-taifin. Daripada 120 tu 60 rahmat kepada orang yang tawaf. Tawaf ni umpama sembahyang di masjid kita lah. Masjid-masjid lain sembahyang. Tawaf ni macam sembahyang, kena ada wuduk. Wa arba'una lil musallin, 40 rahmat kepada orang yang bersembahyang. Dah 100 dah. Wa 20 lin nazirin, 20 lagi pada orang yang tengok. Dia tak buat apa, kalau tesam apa semua, dia tengok je orang tawaf, dia tengok saja Baitullah, dia pun dah dapat rahmat Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Masya Allah, dah dapat rahmat Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kita kalau ada peluang TV sia Baitullah, rumah Allah, tengoklah rumah Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jangan kita duk sibuk ambil lain baca surat khabar. Bila tersebut, bila TV ditayang tu rumah Allah, orang tengah tawaf, tengoklah rumah Allah. Pasangkanlah keinginan nak pergi ke rumah Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Sebab itu janji Allah kepada Ibrahim, waj'al af'idatan minan nasi tahwi ilai. Nabi Ibrahim minta Allah Subhanahu Wa Ta'ala jadikan hati manusia ni nak pergi, sentiasa ingin nak pergi. Jadi bila kita nak pergi tu, tengok pun tak apa dah. Terobat dah rindu kita kepada rumah Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dapat 20 pahala, 20 rahmat. Jadi bila kita tengok rumah Allah, dapatlah rahmat itu. Jadi kita hendak pergi gini, pasanglah keinginan, kalau ada kemampuan untuk pergi, tak rugi. La tashuddur rihal illa li 3 masajid. Tak boleh bersungguh-sungguh nak pergi, bergolak gada nak pergi, kecuali pada 3 masjid. Hak lain kalau ada kemampuan, kalau ada, pergilah, tak apa.
Tapi orang ni kena bersungguh nak pergi. Boleh golak gada nak pergi. Masjidi haza wa masjidillahil haram wa masjidil aqsa. Masjid Nabawi, Masjid Haram dan Masjid Aqsa. 3 masjid ni kita kena bersungguh-sungguh nak pergi. Kena tanam cita-cita nak pergi semua. Ada peluang pergi. Apa bekalan yang kita dapat daripada ibadat haji? Yang pertamanya ihram dan talbiyah. Ihram ni, dengan ihram kita telah membebaskan diri daripada segala tarikan dunia. Pakai pakaian orang mati, kafan. Sama seluruh manusia hak ada. Kita telah membebaskan diri daripada tarikan-tarikan dunia. Kok pandailah dia ni menteri ke, dia ni raja ke, milioner ke, bilioner, berada di Masjidil Haram, di tanah haram pada waktu yang haram. Dia sama saja dengan manusia-manusia lain. Dia semua ibarat orang yang mati, tunduk kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bila kita mati, kita serah diri pada Allah Ta'ala, bulat dah. Begitu juga kita berada di Mekah ketika itu dalam keadaan berpakaian kafan, berpakaian ihram, kita serah bulat-bulat kepada Allah. Ini bekalang penuh pada kita. Nak tunjuk bahawa orang yang pergi haji, pergi umrah ni, kalau dia balik Malaysia, balik negara dia sendiri, buat lagi perangai-perangai lama hendak molek, orang tu maknanya tak kena, ada benda tak kena lah. Dah lah tunjuk di hadapan Allah dia ni jerah diri kepada Allah bulat-bulat, pakai pakaian orang mati. Tapi bila balik Malaysia masih lagi buat maksiat, langgar perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada something wrong lah. Semuanya sama di hadapan Allah, hanya melafazkan perkataan labbaik Allahumma labbaik, dengan mengharap Allah Ta'ala akan balas labbaik. Ya, aku dengar. Kita sebut labbaik Allah, ya Allah aku datang padamu, ya Allah aku sahut surahmu, ya Allah. Kita harap Allah Ta'ala kata labbaik, ya aku dengar. Tapi kita takut sangat Allah Ta'ala akan jawab la labbaika wala sa'dai, aku tak dengar, aku tak sambut pun kamu. Ini kebimbangan kita pada hari itu. Itu bekalan pertama. Yang kedua, tawaf. Bekalan kedua daripada ibadat haji ni tawaf. Bila kita tawaf saja, kita telah menyamai perbuatan malaikat yang tawaf arash Allah Subhanahu wa ta'ala. Malaikat sentiasa kelilingi tawaf, kelilingi arash Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa taral malaikatu hafina min haulil arishi yusabbihuna bihamdi rabbihim wa qudiya bainahum bil haqqi wa qila alhamdulillahi rabbil alamin. Kamu akan tengok malaikat sentiasa berjalan keliling arash Allah Subhanahu wa ta'ala. Mereka sentiasa memuji kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi perbuatan kita sama dengan perbuatan malaikat. Sebab itulah tawaf antara ibadat yang besar. Ketika kita mencium Hajarul Aswad, ada juga bekalan kepada kita, iaitulah umpama bila kita pegang dan cium Hajarul Aswad tu, umpama kita berbai'ah dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Berjanji, aku janji dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kita akan mengikuti segala perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Benarlah Rasulullah bersabda, Al-Hajarul Aswadu yaminullahi azza wa jalla fil ardi yusafihu bihi khalqah kama yusafihu ar-rajulu akhah. Hajarul Aswad umpama tangan kanan Allah Subhanahu wa ta'ala yang berjabat dengan manusia. Siapa yang menyentuh Hajarul Aswad seumpama dia berjabat tangan dengan saudaranya. Ingat molek, bila kita kucup Hajarul Aswad tu, kita seolah-olah berjabat tangan dan bersalaman dengan Allah Subhanahu wa ta'ala.
dekat kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Siapa yang ada peluang, buatlah. Tapi kalau tak ada peluang, jangan menebang lah. Kadang-kadang sampai tolak, bertumbuk. Saya pernah kena sekali masa pergi umrah. Dah lah saya lagi lah. Orang Pakistan, orang apa duk tolak, duk orang je besar-besar, tolak kita. Tak nebang sangat. Kemudiannya juga as-sa'yu, perbuatan sa'i. Berulang-alik antara Safa dan Marwah. Satu kali itu hampir 700 meter, 3 suku kilo. 7 kali, lebih kurang 5 kilo lebih. Kita pergi sambil berdoa, Rabbighfir warham wa tajawaz amma ta'lam innaka antal a'azzul akram. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Kita nak sapa tu kita disenakkan lagi kecil. Nak tunjuk kesungguhan kita nak dapatkan rahmat dan redha Allah Subhanahu Wa Taala. Umpama Siti Hajar nak dapatkan air untuk anak dia, sampai berlari-lari kecil, tengok ada air, berlari-lari kecil. Sungguhnya itulah sungguhnya kita nak dapat redha Allah Subhanahu Wa Taala. Dan kena ada rasa perasaan tu masa kita sa'i. Bayangkan susah payahnya Siti Hajar nak dapatkan air untuk anaknya. Begitu juga kita kena susah payah untuk dapatkan redha Allah Subhanahu Wa Taala. Bukan senang. Kemudian pada wukuf di Arafah ada bekalan kita. Bekalan yang besar pada wukuf di Arafah. Sebab itulah Rasulullah kata al-hajju Arafah. Haji itu Arafah. Perkara yang besar dalam haji Arafah. Kalau tak ada Arafah, tak ada haji. Sebab tu kita kena pergi ke padang Arafah, berwukuf di sana. Bila kita berada di padang Arafah, kita kena bayangkan itulah pada mahsyar. Kita berkumpul di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala di padang mahsyar. Wa nufikha fis suri fa idahum minal ajdathi ila rabbihim yansilun. Ditiup sakakala, tiba-tiba mereka bangkit menuju kepada Tuhan mereka. In kanat illa sayhatan wahidatan fa idahum jami'un ladaina muhdarun. Dia hanyalah satu tiupan saja, tiba-tiba mereka semua berkumpul menghadap Tuhan mereka. Kita kena bayangkan saat-saat genting nak berhadapan dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Tunggu. Lama mana masa kita tunggu. Lalu Rasulullah menyatakan lagi kelebihan pada hari Arafah. Dia kata, inna minadh-dhunubi dhunuban la yukaffiruha illa al-wuqufu bi Arafah. Ada di antara dosa itu dosa yang tidak akan terampun kecuali dengan wukuf di Arafah. Antara sunnahnya berada di kaki bukit Jabal Rahmah pada hari Arafah. Selepas waktu Zuhur, ketika tergelincir matahari, dan berdoa di Jabal Rahmah. Ada timbul soalan baru ni. Ada orang forward dalam Facebook ke mesej ke, dia kata pukul 5.20 nanti banyaklah berdoa. Sebab apa? Sebab 5.20 petang Malaysia sama dengan 1 Saudi ketika orang ramai berwukuf di Arafah. Jadi ada orang tanya, kena 5.20 ke? Ke kita kena ikut masa kita je, 1 ke 1 juga waktu Zuhur kita. Ada ulama-ulama Malaysia kata kena ikut waktu setempat. Wukuf di Arafah ni seluruh dunia ada hari itu, hari 9 Zulhijjah. Jadi selepas Zuhur, sebelum Zuhur, selepas Zuhur, itulah waktu mustajab doa pada hari wukuf di Arafah. Tapi orang yang berada di Jabal Rahmah itu, orang yang terpilih itu, dapat doa di situ. Doa itulah yang mustajab doanya.
Kemudian pada melontar jamrah, yang kita tahu sejarah melontar jamrah ni, ketika mana berlaku peristiwa nak sembelih, inni ara fil manami anni azbahuk. Nabi Ibrahim kata, aku tengok dalam mimpi kamu. Mimpi Nabi ni wahyu, bukan mimpi kita. Jangan bila kita mimpi gitu kita nak sembelih anak juga, jangan. Itu setan. Tak ada dah. Tapi Allah Ta'ala suruh dalam mimpi Nabi. Mimpi Nabi wahyu. Ismail, Allah Ta'ala suruh aku sembelih. Ismail pun reda. Nak sembelih tu setan mari ganggu. Nabi Ismail tagur. Tagur dengan batu. Inilah asalnya Ramlul Jimal. Jadi kita bersungguh nak lawan syaitan. Jangan sekali-kali ikut syaitan. Sehingga Allah Subhanahu wa taala sebut, alam ahad ilaikum ya bani adam alla ta'budu syaitan innahu lakum aduwwum mubin wa an i'buduni hadha siratun mustaqim wa laqad adalla minkum jibillan katsiran afalam takunu ta'qilun. Tidakkah aku berjanji kepadamu wahai anak Adam, jangan kamu ikut syaitan, jangan kamu sembah syaitan, ia adalah musuh yang jelas kepada kamu, dan sembahlah aku, inilah jalanku, jalan yang lurus. Jadi tak ikut syaitan, bahkan pelekong lagi syaitan dengan batu-batu. Tapi kalau balik di tanah air, takkan kita nak ikut lagi syaitan. Syaitan sentiasa menghias amalan jahat tu jadi molek, padahal tak ada benda pun. Tapi bila kan syaitan duk hias, kita rasa hebat buat benda duk molek ni, kita pun terikut. Na'udzubillah. Jadi jauhkan diri daripada syaitan, barulah kita dapat haji dan mabrur. Begitu juga yang terakhirnya sembelih. Sembelih dam, denda. Begitu juga sembelih korban. La yanalullahu luhumuha wala dima'uha walakin yanalu taqwa minkum. Allah Ta'ala tak berhajat akan darah dan daging, tapi yanaluhu taqwa minkum, dapat takwa daripada kamu. Bila sembelih ni kita ada sifat berkorban. Tidak sebut berkorban apa saja, harta ataupun nyawa. Itu kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan kepada manusia. Kita sanggup korbankan nyawa, bukan saja nyawa binatang, nyawa kita pun sanggup korbankan kerana Allah Subhanahu wa taala, sepatutnya. Sebab Allah Ta'ala yang menjadikan kita. Apatah lagi nyawa binatang yang menjadi ibadat. Sebab itulah bila berkorban, kita buat dengan yang terbaik. Jangan buat cara-cara yang tak menunjukkan pada ibadat. Kadang-kadang kita hina lagi binatang tu, pijak-pijak lagi, sepak lagi, tak kena. Bahkan pisau pun jangan duk tayang depan dia. Kalau boleh sembelih tu sembelih yang paling, dengan pisau yang paling tajam. Ikat lagi kemah-kemah. Tapi jangan pula main pacung je. Ada orang duk siar video dekat Bangladesh ke dekat Pakistan, dia sembelih kambing, beratur kambing tu, cum. Memang mati terus kambing. Tapi itu bukan cara ibadat yang ditunjukkan oleh Nabi. Kita kena ikut cara yang ditunjukkan oleh Nabi, baru nama ibadat. Okey. Jadi ikut cara-cara berkorban, tadhiyah, ikut cara yang ditunjukkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi begitulah muslimin muslimat sekalian, wa hajjah al-hajj li'adha'imil umur, pesanan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kerjakanlah haji termasuk juga umrah untuk menghadapi perkara-perkara besar yang akan menimpa kamu pada hidup kamu di dunia maupun di akhirat. Jadi alhamdulillah mungkin semua daripada kita dah mengerjakan haji. Kita berharap haji yang kita kerjakan itu cukup, haji mabrur,
yang menjadikan kita manusia baru yang dilahirkan di dunia ini, yang bersih daripada segala dosa-dosa. Dan dengan haji kita itu, kita dah berjanji untuk melawan syaitan, dan kita akan lawan syaitan selagi mana kita hidup, supaya kita tak mengikut syaitan, tak menyembah syaitan, tapi menyembah Allah Subhanahu wa taala. Itu saja sedikit kupasan pada satu pesanan Rasulullah, pesanan ketiganya. Mungkin pesanan keempat, kelima kita akan sambung pada hari-hari yang lain. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulil amin wa ala alihi washabbihi ajmain. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma ij'alna minal ladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adhaban nar. Astaghfirullah. Ilahi